Sedangkan benda tu semakin lama semakin teruk, sehingga di Pakistan tempat saya duduk dulu, belah kek dah sekarang ni, kek hari jadi Nabi. Mungkin tak sampai lagi tempat kita, mungkin akan datang akan ada. Apa tak? Jadi ini sempena. Bila berselawat dah Nabi mari dah. Dah Nabi mari. Sediakan kerusi kosong. Bila dia mari takkan dia nak berdiri. Mesti ada tempat duduk. Dia sediakan kerusi yang cantik. Kemudian hadis-hadis juga menceritakan tentang golongan yang terpelihara, golongan yang selamat dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga, iaitu golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dah ada sebut pun dalam hadis, dah ada sebut. Jadi dalam Quran tak ada kan benda tu. Ini pun mukjizat juga. Dia bukan sebut tentang aliran-aliran yang salah, yang sesat tu, yang menyeleweng tu, yang rosak akidah tu. Aliran yang betul, yang benar, berada di atas landasan yang benar, ini pun ada juga. Alhamdulillah, kita semua ni termasuk dalam golongan itu. Dan berdoalah semoga kita mati di atas jalan itu. Sebab itulah jalan yang selamat. Antaranya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati mansurin la yadurruhum man khadalahum hatta taqum as-sa'ah. Bermaksud akan terus, yakni sentiasa ada satu golongan dari umatku yang diberikan pertolongan, yakni oleh Allah. Dalam hadis yang lain dia sebab banyak, saya nak ringkaskan saja ni. Dalam setengah-setengah riwayat dia sebut ta'ifah mansurah. At-ta'ifah mansurah. Di sini mansurin, disebut mansurin. Mereka tidak terjejas walaupun tidak ditolong oleh orang hingga hari kiamat. Kalau tak ada orang tolong pun, mereka ni akan tegak di atas kebenaran. Mereka ni akan tegak di atas kebenaran. Orang tanya Imam Ahmad, siapakah yang dimaksudkan dalam hadis ini? Orang tanya Qadhi Iyad, imam hadis. Imam Ahmad kata, illam yakunu ahlal hadis fala adri manhu. Kalau mereka ini bukan ahlul hadis, aku tak tahu lagi siapa mereka ini. Jadi yang terjamin ini ialah, yang diberi pertolongan oleh Allah ini ialah ahlul hadis. Nampak ke tidak? Ahlul hadis. Itu salah satu perkara yang saya risau pula sekarang ni. Sebab apa? Masyarakat kita ni duduk promote kan, Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dua tu saja, Asy'ariyah, Maturidiyah. Dia tak sebut ahlul hadis. Padahal ahlul hadis ni Imam Ahmad sebut. Dalam hadis-hadis pun ada sebut. Lebih lagi daripada yang lain. Dan ahlul hadis tu sebelum adanya Abul Hasan Al-Asy'ari, imam-imam besar, Imam Syafi'i, Imam Malik, semua itu ahlul hadis semuanya, atau disebut sebagai salafiyah. Ini seseolahnya saya bimbang kalau sampai dinafikan, sedangkan ini adalah golongan yang diperakui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dikatakan golongan yang selamat, yang dikatakan golongan yang selamat. Dalam setengah riwayat tu dia sebut zahirina 'alal haq, yang tetap tegak di atas kebenaran. Jadi Imam Ahmad dan lain-lain menyebutkan mereka ini ialah ahlul hadis. Jadi istilah tu dah ada dah dulu. Kalau kita kata Asy'ariyah, Maturidiyah, sebelum tu nak ikut apa? Kalau kita perhati pun, kalau kita buat kajian pun, akidah imam-imam sebelum itu banyak tak sama dengan Asy'ariyah yang kemudian ini, dengan Maturidiyah yang kemudian. Jadi kalau kita sisihkan itu, apa maknanya? Berarti kita, kalau orang ada tiga beradik lah, bin sama, bin ayah sama, seseorangnya dinafikan, dua saja diterima, satu lagi dinafikan. Siapa yang menafikan? Bukan orang luar, orang dalam. Tidak bahaya ke tu?
Tak mahu bagi guna, tak mahu guna bin, kamu tak boleh guna bin ayah. Katakanlah nama 3 orang, bin Abdullah, kamu tak boleh pakai bin Abdullah, kamu bukan anak ayah. Sampai ini bahaya, kena berhati-hati. Ada sampai masa di tempat kita ni, kalau pemimpin-pemimpin negara, negeri, ahli-ahli politik, penguasa, pihak penguasa dan masyarakat tak sedar benda ni, saya bimbang akan berlaku sampai begitu. Asy'ariyah dan Maturidiyah tak ada masalah pun bagi saya. Mereka pun ahli sunnah wal jamaah. Cuma jangan sampai menafikan begitu. Jangan sampai menafikan satu golongan yang begitu besar. Yang kalau kita mulakan daripada Abul Hasan Asy'ari, yang sebelum itu berapa lama? Kita nak kaitkan dengan ajaran apa dia tu? Apa akidah dia? Sedangkan akidah mereka kita boleh dapat. Kita boleh tengok sekarang ni akidah mereka jelas lebih tepat dengan aliran Imam Ahmad dan aliran Ahlul Hadis ini. Kalau kita halang, itu bermakna kita menghalang umat Islam daripada mengikuti satu aliran besar sepanjang masa sampai ke hari ini, dan kita tidak iktiraf itu sebagai ahli sunnah. Itu bahaya besar. Dan kita anggap itu tidak Islam. Lagi teruk kalau macam tu. Sedangkan Nabi SAW dalam hadis yang kita selalu dengar, selalu disebutkan bila bincangkan tentang ajaran sesat tu, iaitu umat Nabi kita ni kan 73 kan pecahnya, satu saja yang selamat. Jadi disebut yang selamat itu kulluhum finnar illa millah wahidah. Para sahabat bertanya, wa man hiya ya Rasulullah? Golongan mana ni yang satu ni yang selamat ni? Dia kata, ma ana alaihi wa ashabi, iaitu golongan yang berada di atas landasanku dan sahabat-sahabatku. Siapa yang ikut begini? Ahlul hadis lah yang tepatnya. Yang nak ikut hadis, nak ikut sahabat ni siapa? Ahlul hadis lah. Orang-orang yang dakwah Asy'ariyah kadang-kadang dia membesar-besarkan, terlalu membesar-besarkan maulid. Contoh, saya buat contoh kan. Kalau kita tanya, Nabi pernah buat? Tak pernah buat. Sahabat pernah buat? Tak pernah buat. Imam Pak yang dia iktiraf, dia akui, ada buat? Tak ada buat. Lepas tu kenapa kita buat? Susah kan? Sebab bagus untuk ini, maksudnya macam-macam lah alasan itu. Sedangkan benda tu semakin lama semakin teruk, sehingga di Pakistan tempat saya duduk dulu, belah kek dah sekarang ni, kek hari jadi Nabi. Mungkin tak sampai lagi tempat kita, mungkin akan datang akan ada. Jadi ini sempena. Bila berselawat dah Nabi mari dah. Dah Nabi mari. Sediakan kerusi kosong. Bila dia mari takkan dia nak berdiri. Mesti ada tempat duduk. Disediakan kerusi yang cantik. Saya dengar orang-orang tua dulu sebut di tempat kita pun ada macam tu. Sekarang ni saya tak pasti. Di tempat kita. Tapi di luar negara memang ada. Disediakan kerusi. Jadi bangun. Sebab Nabi nak duduk kan. Nabi nak duduk. Jadi yang di tempat kita tu tak ada sedia kerusi, tapi bangun tu ada lah. Bila sebut Nabi lahir tu bangun. Contohnya. Jadi daripada mana semua ni mari? Siapa yang dapat menjaga benda ni? Seperti mana yang asal? Siapa? Kalau kita nafikan ahlul hadis, sebenarnya Asy'ariyah pun tak ada ajar benda tu, tapi dikaitkan. Asy'ariyah pun tak ada ajar benda macam tu. Tapi dicampur aduk tu, sehingga dikatakan itu Asy'ariyah. Jadi kita ni Asy'ariyah, puas hati dah. Tak tengok dah, tak cek dah, betul-betul ke Asy'ariyah, ajaran Asy'ariyah, betul-betul ke ajaran Rasulullah. Kalau ajaran Asy'ariyah, Abul Hasan Asy'ari sendiri dalam kitab dia pun dah sebut, ajaran dia ialah ajaran Imam Ahmad, dan dia setuju dengan ajaran Ahlul Hadis. Dia sebut dalam kitab dia Maqalat Al-Islamiyyin. Dia setuju, dan itulah yang menjadi pegangan dia. Dia setuju dalam kitab dia. Tapi malangnya orang kita di sini dan di mana-mana lah yang mendakwa ikut Asy'ariyah tu, kitab Abul Hasan Asy'ari sebenarnya dia tak baca satu pun, tak belajar satu pun. Yang duduk belajar tu kitab Asy'ariyah yang bukan tuan asal, bukan pengasas, yang beratus tahun kemudian.
Kita tidaklah kata yang kemudian itu salah apa, tak ada. Cuma kenapa tak boleh ke belajar yang asal? Alangkah baik kalau belajar yang asal. Kalau belajar yang asal bertemu lah. Saya tak tahulah kenapa tidak diajar. Adakah takut kerana takut benda tu? Takkanlah macam tu. Kan? Itu menyembunyikan ilmu lah. Apa panggil? Menyembunyikan ilmu. Kalau kita tengok kepada pengiktirafan Abu Hasan Al-Asy'ari sendiri terhadap ahlul hadis itu, tak ada benda yang jadi masalah. Tak ada sebab pun untuk jadi pertelagahan berlaku dalam masyarakat. Sebahagiannya mengenepikan sebahagian yang lain daripada ahli sunnah, tak akan timbul semua tu. Kalau kita betul-betul ikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang saya nak sebut di sini semuanya telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak biarkan kita dalam kegelapan dalam perkara ni, dalam perkara akidah ni, ajaran sesat tidak sesat, mana yang betul, dia dah sebut dah. Dia dah tinggal dah untuk kita. Cuma kita sajalah kalau kita tidak belajar, tidak ikuti cara yang macam ni, habislah kita, mungkin terkena, tersisihlah kita.